Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat semua, akhirnya ya ISPRM membuat pendedahan ya kenapa mereka menyita ya satu bangunan Ilham yang dikatakan milik kepada seorang mantan Menteri Keuangan era kerajaan yang dipimpin Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan adalah langkah Dubai ya, bagaimana GPS menolak PAS dan juga Parti Bersatu. Jadi menarik untuk kita kongsi ataupun baca kenyataan media hari ini ya, yang saya petik daripada Harapan Daily. Jadi tanpa buang masa, mari kita ikuti berita ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia, Daim minta penlanjutan tempo 5 kali tapi gagal ikhtiar harta. Ya, itu antara sebab ya kenapa pihak ISPRM menyita bangunan Ilham yang dikatakan milik kepada Daim ini. Jadi kalau kita lihat pendedahan ini sahabat semua, ya, Daim Zainuddin telah meminta pelanjutan tempo sebanyak 5 kali tetapi gagal mengisytiharkan semua harta. Itu menyebabkan Menara Ilham disita. Dedah ISPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu ISPRM. Agensi anti rasuah tersebut telah mula menyiasat bekas menteri tersebut sejak bulan Februari awal tahun 2023 berdasarkan maklumat yang didedahkan dalam kertas Pandora. Jadi katanya Tun Daim memohon lanjutan tempoh sampai 5 kali dan diberikan lanjutan pada 6 Julai, 10 Ogos, 11 September, 10 Oktober dan terakhir pada 14 November lalu untuk mengisytiharkan segala aset beliau. Jadi sahabat semua, jadi benarlah atau kenyataan daripada pihak pembangkang kononnya ini adalah rancangan terdesak yang dibuat oleh kerajaan oleh pihak ISPRM, tapi sebenarnya ya beberapa kali dinyatakan bermula pada 6 Julai ya untuk lanjutan pertama, lanjutan kedua pada 10 Ogos, lanjutan ketiga 11 September, 11 Oktober dan juga yang berakhir pada 14 November, tetapi akhirnya ya Tun Daim dikatakan gagal mengisytiharkan harta beliau dan karena itulah ISPRM bertindak. Jadi sebagai sebahagian daripada proses siasatan ISPRM, pendakwa mengeluarkan notis penyitaan Menara Ilham mengikut Seksyen 39 dalam kurungan 1 Akta 6964 penyitaan harta tak alih pada 18 Desember yang lalu. ISPRM juga menambah Tun Daim disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Sama dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2021. Dan itu adalah menurut ya kenyataan yang dibuat oleh pihak ISPRM lapor berita harian. Dan sebelum ini Daim juga mendakwa bahawa beliau tidak dimaklumkan berkenaan kesalahan yang dilakukan meskipun dipinta berkali-kali. Jadi jelas sahabat semua, kalau sebelum ini Daim menyatakan kononnya beliau tidak dimaklumkan, ini adalah satu perkara yang pada pandangan saya adalah satu penipuan. Karena ISPRM dan pihaknya sendiri telah meminta pelanjutan ya untuk mengisytiharkan harta sebanyak 5 kali tetapi beliau gagal melakukannya. Dan akhirnya ISPRM menyita bangunan yang dimiliki oleh Daim ini. Jadi ISPRM turut menegaskan bahwa ia menuruti prinsip anggapan tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Perlu ditegaskan bahwa ISPRM adalah sebuah suruhanjaya bebas yang bertindak secara profesional mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta dipantau oleh 5 badan pemantau bebas, kata badan penguatkuasa itu dalam satu kenyataan. Menara Ilham bangunan 60 tingkat itu telah disita pada 18 Desember. Ya, kertas Pandora merujuk kepada pendedahan dokumen siasatan oleh Intellectual Consortium of Investigated Journalists pada tahun 2021. Jadi kalau kata-kata daripada pihak pembangkang kononnya tindakan ini adalah tindakan terdesak, perkara ini sebenarnya telah disiasat awal ya sejak Februari 2023 sahabat-sahabat semua ya, apabila kertas Pandora Paper itu telah dibongkarkan dan terdedah nama-nama individu-individu yang terkait ataupun ya yang terdedah dalam pendedahan ini. Jadi jelaslah bahwa alasan kononnya
pihak SPRM melakukan siasatan secara sembrono itu adalah satu kenyataan. Ya, bagi saya adalah satu kenyataan sembrono, satu kenyataan yang membuat alasan ya, sedangkan beliau atau pihaknya sendiri telah pun membuat permohonan untuk lanjutan bagi mengisytiharkan harta, tetapi gagal sahabat-sahabat semua. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, menarik juga ya. Jadi langkah Dubai sahabat-sahabat semua, GPS tidak ada masa layan drama politik. Itu antara ahli MT ya PBB memberikan kenyataan beliau hari ini. Jadi apakah kenyataan itu? Mari kita ikuti sahabat-sahabat semua. Ketika desas-desus mengatakan pembangkang sedang mengatur langkah menjatuhkan kerajaan pusat, gabungan Parti Sarawak GPS mempertegas sokongannya kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jelas ahli Majlis Tertinggi Parti Persatuan Bumi Putra Bersatu Fazluddin Abdul Rahman katanya rampasan kuasa politik seperti yang dikatakan langkah Dubai yang bakal menjerumuskan negara ke dalam krisis yang lebih mendalam, katanya pada satu kenyataan. Jelasnya lagi, Sarawak memerlukan kerajaan persekutuan stabil yang akan memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Jadi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof turut menyuarakan sentimen yang sama bahwa keutamaan GPS adalah untuk mempunyai pentadbiran yang stabil. Saya mesti mengulangi bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Premier Sarawak, katanya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jo atau lebih dikenal sebagai Abang Jo, GPS akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim hingga pilihan raya umum yang akan datang, katanya. Menurut GPS lagi, tidak mempunyai masa untuk melayan drama politik yang akan menjejaskan kestabilan pentadbiran dan membatalkan usaha untuk mengembalikan ekonomi di landasan yang betul. Dia mengulas gesaan Presiden Parti Bumi Kenyalang Vun Lik San supaya GPS merebut peluang daripada langkah Dubai yang didakwa itu. Fazluddin berkata, kenyataan Vun hanya menjadi pembakar api dengan motif asas untuk mengganggu kestabilan politik negara. Jadi sejak dahulu lagi katanya PBK dan Vun sentiasa berusaha untuk memacu semangat rakyat Sarawak dan tidak pernah ikhlas untuk memperjuangkan Sarawak, katanya. Parti itu hanya berusaha untuk melayani mereka sendiri untuk tujuan politik. Jadi saya menyarankan agar beliau membuka mata dan mengakui kejayaan dan pencapaian yang telah dicapai oleh kerajaan GPS dan Premier Datuk Seri Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, katanya. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JIKOM Ismail Yusof sebelum ini mendakwa terdapat gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan. Rancangan itu dilaporkan untuk mendapatkan lebih ramai penyokong kerajaan untuk berpaling tada dan menggulingkan Perdana Menteri. Bagaimanapun, beberapa pimpinan PN menafikan wujud komplot sedemikian, menyebut sebagai taktik mengalihkan perhatian oleh kerajaan. Timbalan Menteri Kejaraya pula YB Ahmad Mazlan juga meragui ahli Parlimen PN akan berpaling tada memetik perjanjian yang mengenakan denda besar RM100 juta jika mereka melanggar kontrak, katanya. Dan beliau juga mendakwa walaupun BN dan 30 ahli parlimennya berpindah secara en blok, Anwar Ibrahim masih mempunyai cukup ahli parlimen untuk membentuk kerajaan, katanya. Jadi Anwar sebelum berkata, ahli parlimen kerajaan Sabah dan Sarawak juga telah memberi jaminan bahwa mereka tidak akan mengambil bahagian dalam sebarang langkah pembangkang untuk menukar kerajaan, mengkhianati mandat rakyat, ya, selain itu untuk menembuk atap. Itu antara kenyataan ya daripada pimpinan daripada Sarawak, dan juga ya pemimpin Sarawak juga menyatakan bahwa tidak akan melayan mana-mana gesaan, taktik atau cara kotor untuk menumbangkan kerajaan hari ini. Terbaik sahabat-sahabat semua. Dua benda yang menarik untuk kita lihat dan kita fikirkan bersama. Bagaimana pandangan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen pandangan dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Oren Apa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.